Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, terdapat dua fitnah yang berlega di media sosial dan menjadi makanan enak bagi setengah netizen untuk menyebar dan memanjang-manjangkan sebagai dosa percuma. Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bergelar pemimpin dan agak dikenali dalam masyarakat. Antara fitnah panas yang disebarkan waktu ini ialah gambar isteri Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama isteri-isteri pemimpin dunia, termasuk isteri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu. Melalui gambar tersebut, kebetulan berlaku konflik perang sedang berlaku di Gaza ketika ini. Adanya Wan Azizah dalam gambar bersama isteri Perdana Menteri Israel itu digambarkan kononnya beliau seolah-olah tidak menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sehingga kan ada netizen yang menulis, kenapa Wan Azizah tidak mengelak untuk bergambar dengan Sarah Netanyahu? Satu lagi fitnah ialah penyebaran video berkenaan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail ketika beliau mendaftarkan perkahwinan pasangan bukan Islam sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara semalam. Video ini digambarkan dan diberi keterangan seolah-olah menunjukkan Saifuddin menjadi juru nikah untuk menikahkan pasangan bukan Islam. Dalam hal ini, selain ramai yang memfitnah, Saifuddin Nasution telah menjadi seorang juru nikah kepada bukan Islam. Terdapat pula seorang yang dekat dengan Perikatan Nasional yang menyebarkan video tersebut bersama keterangan yang mendakwa inilah menteri yang tiada kerja dan kini menjadi juru nikah agama Hindu. Kenapa beliau tidak memperkatakan video Menteri Dalam Negeri terdahulu Hamzah Zainuddin yang melakukan upacara yang sama? Kerana niat mereka hanyalah untuk memburuk-burukkan kerajaan sekarang. Dalam kedua-dua kes, kegairahan mereka juga yang anti kerajaan menyebarkan gambar dan video berkenaan ternampak seperti tidak dapat dibendung lagi tanpa melakukan tabayun ataupun menyemak fakta terlebih dahulu. Mereka terus menyebarkan demi meraih manfaat politik untuk menyerang kerajaan yang ingin mereka jatuhkan. Meskipun kemudiannya penjelasan telah diberikan, baik berkenaan dengan gambar Dr. Wan Azizah dengan Perdana Menteri Israel dan video Saifuddin Nasution, hakikatnya fitnah telah pun terlebih dahulu tersebar luas dengan seluas-luasnya. Berkaitan gambar Dr. Wan Azizah, ia diperjelaskan bahawa ini adalah gambar ketika isteri-isteri ketua kerajaan diraikan oleh isteri Presiden Amerika Syarikat sewaktu sidang Unggar pada 21 September lalu. Dan ketika gambar itu diambil, konflik perang di Gaza belum lagi meletus. Dan untuk mengaitkan seolah-olah isteri Perdana Menteri tidak sensitif dengan konflik di Palestin adalah suatu fitnah yang terang lagi nyata. Begitu juga dengan video Saifuddin Nasution yang mendaftar perkahwinan pasangan bukan Islam. Selain bukanlah ritual agama dan beliau tidak menjadi juru nikah, selaku Menteri Dalam Negeri, beliau sebenarnya memang diberi kuasa berbuat demikian. Selain penjelasan dan laporan polis turut dibuat, agak menyedihkan apabila mereka yang menyebarkan fitnah berhubung kedua-dua kes tersebut langsung tidak diambil tindakan. Penfitnah itu juga, meskipun setelah penjelasan diberikan, selain tidak memadamkan hantaran mereka, juga tidak meminta maaf atas kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Dan kemungkinan besar juga di lain masa mereka akan terus menyebarkan perkara-perkara yang tidak sahih dan fitnah-fitnah seperti ini. Bahkan ia tidak menimbulkan sebarang ketakutan kepada siapa juga untuk melakukan yang sama. Akhirnya, apa jadi kepada negara kita ini?
Saya rasa sudah sampai masanya untuk pihak kerajaan, khususnya PDRM dan SKMM, untuk segera bertindak tegas terhadap mereka yang mempunyai kegemaran melakukan fitnah di media sosial seperti ini. Lagipun, selain daripada 2 kes di atas, sebelum ini juga sudah banyak kali fitnah-fitnah ini turut bertebaran. Tidak kira Waimar selepas penyelesaian diberi sekalipun, kes tidak patut dianggap selesai. Dan mereka yang sebelum ini telah menyebarkan fitnah mesti diambil tindakan tegas, tangkap, siasat, dan kemudiannya dakwalah mereka yang terbabit mengikut pelbagai peruntukan undang-undang sedia ada. 2-3 kali kena tangkap, disiasat, didakwa di mahkamah, percayalah, pasti mereka akan bertaubat untuk tidak menjadi jahat lagi. Sekian dari saya. Untuk ulasan Hawak 11 pagi ini, teruskan beri sokongan kepada Ali Romli Channel. Sekian, terima kasih atas sokongan. Wassalam.